Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang bengkel, bengkel, pertukangan. So di belakang ini ialah sebuah bengkel kecil peribadi saya, kan, untuk pertukangan buluh yang berkisar kepada bilah buluh. Sebenarnya sekarang ni saya fokus pada bilah buluh dan juga kayu. Kayu lebih kepada pembuatan yang utamanya ialah saya punya stretcher. Saya punya artwork, maknanya painting saya tu, stretcher dia tu, rangka stretcher tu saya buat sendiri. Jadi di sinilah bengkelnya lah. Okey. Jadi pada peribadi saya, kepada setiap orang, setiap remaja, setiap orang dewasa, setiap rakyat Malaysia, lelaki especially, haruslah mempunyai satu kemahiran bertukang. Bertukang. Ini tidak heran kalau kita 40-50 tahun dulu, mungkin 30 tahun dulu tidak heran, kerana kebanyakan remaja ataupun orang dewasa ada kemahiran bertukang sedikit-sedikit lah. Ada yang pandai bertukang rumah, ada yang boleh buat perabot, craft dan sebagainya. Ini bertujuan ialah untuk kegunaan kita sendiri. Jadi bila kita ada antara perabot kita yang rosak, pintu tercabut dan sebagainya, kita boleh buat sendiri. Tetapi yang pentingnya dalam kemahiran pertukangan ni ialah peralatan. Peralatan mesti lengkap. Dan selain daripada lengkap, kita mestilah ada tempat khusus untuk kita bertukang. Jadi tidaklah perlu kita pergi beli ke IKEA, tak payah beli ke kedai-kedai perabot untuk memiliki perabot kita sendirilah. Mana kita boleh buat, kita buat sendiri. Maknanya ada orang tebang pokok, kita ambil bahan dia daripada dibakar, kita ambil pokok-pokok yang tebang tu dan kita boleh gunakan untuk jadikan perabot kita. Okey. Jadi mengikut pengalaman saya, sepanjang penglibatan saya dalam pembuatan perabot yang berasaskan pada anyaman rotan dan buluh, di mana saya banyak mengikuti promosi pameran antarabangsa, baik di Jerman, Itali, England dan beberapa negara lagi. Kebanyakan profesional, mereka perabot yang saya temui di sana tu, mereka mengamalkan aktiviti hands on. Maknanya mereka bentuk perabot atau mereka bentuk apa-apa, tetapi mereka akan buat prototype mereka sendiri ataupun produk finish sendiri. Dan kebanyakannya mereka adakan di basement, bila rumah di luar negara tu yang double story, single story, terrace tu, dia ada basement ataupun garage dia pasti ada bengkel. Jadi saya nak sarankanlah bagi para reka specialist, arkitek ke, designers ke, interior designers ke, perabot designers ke, haruslah mengamalkan aktiviti hands on ini, agar dapat kita memperbiasakan diri kita dalam aktiviti pembuatan tu dengan menghasilkan bukan sekadar daripada melukis ataupun menggunakan komputer dan sebagainya. Itu okey, bukan kita tak boleh gunakan komputer ataupun gunakan drawing secara manual, tetapi sudahnya untuk menghasilkan satu reka bentuk perabot tu haruslah melalui proses prototype. Maknanya kita kena buat sendiri. Jadi kita perlu ada simple lah. Maknanya ini adalah peralatan tools yang mudah, dan
tidak berapa mahal sebenarnya. Kita boleh dapat kebanyakan produk-produk yang murah tu kita boleh beli yang brand daripada China, Taiwan dan sebagainya, tu dia agak murah sedikit lah bandingkan dengan yang berjenama lah kan. Tetapi kita boleh beli sedikit-sedikit dan kita boleh apa ni, guna, simpan dan guna. Tapi haruslah disenggara dengan baik lah. Jangan macam saya berselerak ni. Jadi pasal saya selalu gunakan, jadi tak ada masa nak mengemas. Kadang-kadang saya melukis, kadang melukis tak ada apa, nak melukis saya bertukang. Dia bertukang tu, bila mood bertukang datang tu, habislah kan, berselerak lah kan. Tak tahu bila nak kemas balik. Jadi kalau lihat sini, saya sentiasa menyiapkan bilah-bilah buluh tu sepanjang masa, dan bila saya ada keperluan baru saya buat. Dulu sebelum MCO saya mengajar atau mengendalikan kursus pertukangan buluh di universiti dan kolej, di mana teman-teman saya macam di Lingkok Wing, di UiTM, di UPM sebagainya, yang menjemput ataupun mengundang saya untuk saya mengajar, memindahkan beberapa sedikit ilmu saya tentang pertukangan kepada pelajar-pelajar. Sebenarnya untuk menjadi orang yang ahli dalam atau pakar dalam pertukangan, kita tak perlu sangatlah belajar di mana-mana kolej universiti dalam pertukangan. Tapi kalau kita ada kemahuan, kita boleh belajar sendirilah kan. Kerana bila kita menggunakan peralatan mesin-mesin tu, kita kena hindarkan perasaan takut kita terhadap bunyi bising mesin tu, ketajaman mata yang memotong, menebut semuanya. Kita kena hilangkan kerisauan, kekhawatiran kita tentang keselamatan tu, baru kita sudah berani, kita punya jiwa kita sudah berani untuk menghadapi itu, barulah kita boleh bertempur dengan mesin-mesin ini untuk menghasilkan hasil ciptaan kita. Okey, jadi untuk memiliki bengkel yang bagus, sekecil seperti ini lah, 20 kaki kali 20 kaki. 20 kaki dah mencukupi lah. Tetapi bengkel ni kadang-kadang saya kongsi dengan anak saudara saya. Anak saudara saya ada buat projek wainscoting di rumah orang-orang. So dia akan menyimpan barang-barang di kat sini, dan peralatan disimpan kat sini juga, dan kadang-kadang dia buat kerja di sini lah. Okey, jadi membudayakan kita untuk berkecimpung dalam pembuatan sendirilah, hands on tu amat penting lah. Okey, jadi untuk video kali ini saya sebagai permulaan, introductionnya, sebelum nanti saya adakan beberapa video tentang perincian tentang latihan, tentang teknik-teknik pembuatannya nanti, insya-Allah lah. Tapi saya tak janji sangat, pasal saya pun tak kederat, tak berapa kuat sangat, umur pun dah lebih pada 60. Jadi bila ada masa, mood saya ada, saya akan buat sesuatu lah. Macam hari ni tiba-tiba saya nak kongsikan dalam video tentang aktiviti-aktiviti pertukangan lah. Okay. Jadi untuk kali ini, insya-Allah bila saya ada kelapangan nanti, saya akan buat beberapa video, just sebagai suka-suka aja, tak ada apa-apa komitmen, dan sekadar untuk menggalakkan orang kat luar sana supaya berjinak-jinak lah dengan pertukangan dalam dunia hands-on ni, agar kita dapat menarik minat atau mempertinggikan kemahiran hidup kita, untuk kita serahkan, kita lanjutkan kepada anak-anak cucu kita, agar kita dapat memperbaiki sendiri. Jadi kita tidak bergantung dengan pendatang asing lah.